Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung pelajaran kita kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh objek yang, siapa boleh jawab? Yang bergerak. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh objek yang sedang bergerak. Contohnya seperti kereta apa tu? Yang bergerak laju. Kalau kereta yang bergerak boleh. Tidak kisahlah dia bergerak laju kah, tidak laju. Okey? Kereta yang sedang bergerak. Kerana kalau kereta yang sedang parking itu tidak memiliki tenaga kinetik. Okey, kita teruskan kepada Muhammad Syahril. Berikan satu contoh tenaga kinetik. Seorang lelaki yang sedang berlari. Seorang pelajar yang berlari. Seorang lelaki yang berlari. Wilson, tolong bagi satu contoh tenaga kinetik. Bola yang melantun, cikgu. Motor yang bergerak. Jangan lagi guna ya kereta yang sedang bergerak, motor yang sedang bergerak. Nanti ada lagi yang membagi contoh basikal yang sedang bergerak. Okey, contoh selain daripada itu. Nur Farhana, contoh. Burung yang sedang terbang. Okey, burung yang sedang terbang. Dan akhir sekali Aiman Najmuddin, contoh. Menaiki roller coaster, cikgu. Bukan menaiki roller coaster, itu perbuatan. Jadi roller coaster yang sedang bergerak. Jadi ada beberapa orang sudah tahulah ya contoh-contoh tenaga kinetik yang dimiliki oleh objek. Yang penting objek itu mesti bergerak dan bukannya pegun. Mesti bagi tahulah apa yang sedang bergerak. Kalau kamu bagi tahu sejak kereta, kereta tu ada yang parking, ada yang sedang bergerak. Jadi kereta yang mana satu? Okay, jadi kita teruskan kepada rumus. Jadi untuk mengira tenaga kinetik, untuk mengira objek-objek yang sedang bergerak ini, kita menggunakan rumus setengah mv kuasa 2 di mana m itu adalah jisim dan v itu adalah halaju. Jisim mesti dinyatakan di dalam unit kilogram, halaju dinyatakan dalam unit meter per saat. Jadi kita terus kepada contoh. Okey ya. Sekali lagi, tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh suatu jasad disebabkan oleh gerakannya. Tenaga kinetik ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu jasad menyebabkan jasad tersebut memperoleh tenaga kinetik. Rumusnya setengah mv kuasa 2 dan unit bagi tenaga kinetik seperti yang tenaga-tenaga yang lain adalah dalam unit joule. J itu ditulis dalam huruf besar. Okey, jangan balik-balik lagi cikgu ingatan ya. Okey, contoh 1. Syahril, tolong baca soalan contoh 1, Syahril. Tentukan tenaga kinetik sebuah bas yang berjisim 2000 kg yang sedang bergerak dengan halaju 13. Jadi cikgu akan bagi contoh dahulu. Rumusnya adalah setengah mv kuasa 2. M adalah mesti dinyatakan dalam unit kilogram dan V adalah halaju. Jadi daripada soalan tadi dinyatakan jisimnya adalah 2000 kg, halajunya adalah 35 meter per saat. Okey, tidak perlu tulis unit pun tidak mengapa. Ini sama dengan kita ringkaskan, ini dapat 1000. Okey, 1000 darab, okey, terlupa. Di sini mesti ada kuasa 2 ya. 5 kuasa 2. Okey, cuba guna kalkulator kamu. 35 kuasa 2 berapa? 1225. 225. 25. Okey, darab 1000 tambah sahaja 30 di belakang. Unit adalah joule. Yang kuasa 2-nya ini. Setakat ni ada soalan? Okay, ada cikgu. Okey. Yang penting ini kamu jangan lupa ya kuasa 2 ni. Dan kalau kamu guna kalkulator, sebab ini ada beberapa operasi, pastikan kamu buat kurungan. Sebab kalau kamu tidak buat kurungan, semuanya akan dikuasa 2-kan. Jadi jawapan kamu lain. Boleh faham? Okay, Itu ya, cikgu. Syah? Faham, cikgu. Contoh yang kedua. Okey, orang yang baru masuk, Kasiful, tolong baca Kasiful. Sebiji bola berjisim 500 gram bergolek dengan halaju tertentu jika tenaga kinetik yang terhasil ialah 100 J. Hitungkan halaju bola tersebut. Cikgu mau tanya si Ahmad Nasyaruddin. Berapakah jisim dalam soalan? 500 gram. Okey, jadi apa yang kita gunakan untuk M di sini? 500 tukar PKG kan cikgu? Ya, dia mesti ditukarkan ke kg. Jadi 500 gram tukarkan ke kilogram. Macam mana tu? Bahagi 1000. Bahagilah 1 kilogram ada berapa gram? 1000. Jadi 500 gram ditukarkan ke dalam kilogram
sama dengan 500 bahagi 1,000. Dia akan menjadi 0.5 kilogram. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi kalau diberikan jisim dalam gram, kamu tukarkan dahulu ke dalam kilogram. Jadi bahagi dengan 1,000. Kenapa 1,000? Kerana 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Kita disuruh cari V. Okey, sekarang disuruh cari V kuasa 2. Di sini yang kamu letak 100 sekarang sebab tenaga di sini, tenaga kinetiknya adalah 100 joule. Setengah, okey, M-nya adalah 0.5 kilogram, V kuasa 2. Kita akan cari V, halaju. Dalam soalan ini adalah V kuasa 2. Yang kita mau cari adalah V. Jadi macam mana? Okey, jadi sekarang kalau kamu senang, yang mahu dicari itu ataupun perkara rumus itu diletakkan di depan, yang kita letakkan di belakang. Okay, jadi salin balik setengah darab 0.5 darab V kuasa 2 sama dengan 100. Okey, sekarang 0.5 V kuasa 2 sama dengan, ini bahagi, dia akan dibawa ke sebelah, dia akan jadi darab 2 darab 100. Okey. Lepas tu ini darab di sini dibawa ke sebelah akan jadi Bahagi. dia akan jadi bahagi. Jadi 2 darab 100 bahagi 0.5. Cuba guna kalkulator. 200 bahagi 0.5 berapa? 400 cikgu, 400. Sorry. 400. 400 kan? Ya. Okey. Kita mau V sahaja. Jadi di sini kuasa 2 bila dibawa ke sebelah akan menjadi Punca kuasa 2. punca kuasa 2. Kuasa 2. V sama dengan 400 punca kuasa 2. Okey. 400 punca kuasa 2 sama dengan 20. ya 20 meter per saat per saat. Jadi bagi yang tidak tahu, V kuasa 2 bila ditukarkan ke sebelah akan menjadi punca kuasa 2. Jadi kamu mau ambil masa ke untuk tulis dulu tu? Untuk contoh kedua. Sudah cikgu saya tulis. Yang lain sudah tulis? Sudah cikgu. Itu sahaja contohnya. Yang lain tu lebih kurang sama. Yang penting kamu mesti tahu bagaimana menukarkan jisim tu daripada gram ke kilogram, dan yang seterusnya penukaran algebra. Jadi kita teruskan kepada soalan latihan. Ini adalah latihannya. Soalan 1. Kamu boleh sudah buat langkah kerja. Langkah kerja sahaja ya. Langkah kerja kamu mula dengan menulis rumus. Pastikan rumus itu ada perkara rumus. Okey, sekali lagi cikgu guide. TK, T maksudnya T tenaga, K kinetik sama dengan setengah MV kuasa 2. Okey, jadi kita terus kepada soalan pertama. Sebiji bola berada dalam keadaan pegun. Okey, di sini daripada Raja dituliskan, dinyatakan jisimnya dan juga dinyatakan halajunya. Jadi bolehlah cari tenaga kinetiknya. Soalan 1 sudah siap? Sudah cikgu, kosong. Pegun kan? Ya, pastikan ada unit juga walaupun itu jawapannya ya. Jangan Kosong disebut. John. Ya. Ini adalah soalan yang kedua. Okey, cikgu bagi masa dalam 1 minit. Tolong buat. Okey, sebuah kereta berjisim 1,000 kilogram dan sebuah bas ekspres berjisim 10,000 kilogram bergerak dengan kelajuan 20 meter per saat. Kenderaan manakah yang mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi? Tunjukkan jalan kerja anda. Jadi dia ada 2 soalan untuk membuktikan kenderaan manakah yang mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Kamu kena cari satu persatu. Mula-mula cari tenaga kinetik kereta, lepas tu cari tenaga kinetik bas. Lepas tu bandingkan mana satu kenderaan yang mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Okey, ini lama sedikit, cikgu akan bagi dalam 4 minit masa menjawab. Okey, jadi berbanding kedua-dua kenderaan itu, sudah siapkah kamu? Sudah dapat tenaga kinetiknya? Sudah cikgu. Okey, Syahril sudah siap? Sudah cikgu, sudah. Okey, jadi antara kedua-dua kenderaan itu yang manakah memiliki tenaga kinetik yang tinggi? Bas cikgu. Bas, okey. Kalau tenaga kinetik kereta berapa kamu dapat? 200,000 joule. Kalau tenaga kinetik bas berapa kamu dapat? 100 juta kan? Banyak kosong cikgu. 200 juta. Berapa nih? Ada berapa kosongnya? 6 cikgu. 200 lepas tu
kosongnya di belakang 6 belakang 6. 200, lepas tu 6 di belakangnya kosong. Ya, kosongnya ada 2, 2 juta jual cikgu. ya, 2 juta. Betul. 260. Okey, kamu kira lah kan. Jadi jadi bas lah yang memiliki tenaga kinetik yang tinggi. Dan soalan yang last sekali sebelum kita tutup kelas kita, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kinetik suatu objek? Okey, kamu boleh lihat daripada soalan 3 tadi. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi tenaga kinetik. Kedua-dua faktor itu salah satunya kamu boleh lihat daripada soalan nombor 3, iaitu yang pertama, faktor yang pertama ialah jisim, yang kedua adalah laju, ya. Jadi bagaimana untuk melihat faktor ini, kita juga boleh lihat daripada rumus. Kalau rumus ni setengah MV kuasa 2. Jadi setengah ni adalah pemalar, adalah tetap. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah jisim, yang kedua adalah hal laju. Jadi jisim dan hal laju ini sekiranya bertambah, tenaga kinetik juga akan bertambah. Sekiranya berkurang ataupun kecil nilainya, tenaga kinetik pun berkurang. Jadi jisim dan hal laju berkadar terus dengan tenaga kinetik. Sekiranya nilai M dan V nilainya kecil, tenaga kinetik pun kecil. Sekiranya M dan V adalah besar, nilai tenaga kinetik pun besar. Jadi sebelum itu, cikgu akan simpulkan, cikgu akan tanya beberapa orang di sini. Farhana? Ya cikgu. Okey, tenaga kinetik dimiliki oleh objek disebabkan oleh Pergerakan. oleh gerakannya. Jadi contoh Wilson nyatakan rumus untuk tenaga kinetik. 1/2 MV kuasa 2. Okey. Jadi itu ada rumusnya. Okey, yang ketiga, cikgu mau tanya si Kasiful, kalau tenaga kinetik tu adalah disebabkan oleh gerakan suatu objek, Abdullah, sila bagi contoh, satu contoh objek yang memiliki tenaga kinetik. Bola je. Kenapa dengan bola? Bola tu ditendang. Bola yang sedang ditendang. Okey, dan akhir sekali kamu test kamu punya kepahaman daripada latihan pengukuhan lah. Contoh yang cikgu sudah bagi di GC. Okey, kalau sudah siap boleh hantar di GC untuk cikgu tanda dan untuk cikgu simpan. Sebagai rekod, kamu ada hadir kelas ni dan kamu ada buat latihan. Jadi itu saja untuk hari ini dengan lafaz bismillah dan juga assalamualaikum. Goodbye.